Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua penonton Sejahtera Asia hari ini. Dan kita bersiaran secara langsung Betul. semestinya di Bumi Kenyalang dalam rancangan atau membual yang sangat eksklusif Menyapa Pagi, Pagi Anda. Anda. Dan hari ini 1 April 2021, bulan baru, hari betul. baru dan semestinya ada impian ataupun matlamat baru untuk kita pada pagi ini. Oh, semangat. Oi, semangat Dan ya, hari Wan ini Alif. juga bersamaan dengan 18 Syaban 1442 Hijriah. Dan terima kasih kepada penonton setia Sejahtera Asia yang menjadikan Sejahtera Asia sebagai pembuka mata anda pada pagi ini. Dan saya Wan Alif bersama dengan Jessica John akan setia menemani anda selama 1 jam. Jadi hari ini Wan Alif, kita nak tahu siapa tetamu undangan kita pada hari ini, Wan Alif. Sebab siapa yang dah tengok rancangan reality nyanyian TV Stars pasti tahu siapa dia. Betul tak Wan Alif? Betul. Nanti kita nak bagi tis-tis bagi dia menyanyi sedikit. Tak pun Wan Alif sendiri menyanyi lepas ni. Part menyanyi kalau dah jadi host tu memang boleh menyanyi. Amboi, Just kita tengok. suruh dia menyanyi lepas ini. Tak apa, yang itu lepas tu nanti. Okey Wan Alif, sebelum tu kita nak bagi exercise minda sedikit. Ya, betul. Jadi saya nak bagi Wan Alif ni teka-teki sedikit. teka-teki pula. Jadi teka-teki ni pasal ni macam ni Wan Alif, masa itu mas. Jadi kita nak bagi teka-teki berkenaan dengan masa ya. So kita nak main teka-teki, masa ni sangat berharga dalam hidup kita. Tapi ada satu masa tu semua orang tak nak masa tu. Masa bila tu? Masa orang yang tak nak. Betul, mungkin masa yang semua orang tak perpisahan nak. kot. Masa perpisahan. Ted salah masalah. Masalah. Siapa yang nak masalah? Betul tak Wan Alif? Memang, tapi kadang-kadang masalah tu perlu juga untuk kita memotivasikan diri kita balik. Tapi kalau boleh kita elak je lah. Kan? Sebab apa? Sebab apa kalau kita ada motivasi, ada masalah, kena kita perlu motivasi seseorang. Kita perlu penasihat, bukan pun nasihat. Okey? Tetapi Jess, saya pun ada pantun juga. Satu pantun, pantun pula. Teka-teki juga. Benda ni suka bekerjasama. Suka bekerjasama dan tak kira tempat dan juga areanya. Dan benda tu apabila dah keluar, yang mesti cari yang manis-manis saja. Apa benda ya? Semut kot. Semut? Salah. Apa jawapannya? Yang cari manis-manis, kamik lah. Wan Alif, baru pagi dah bukan manis-manis mulut. Cari manis-manis sebab guest kita itu ataupun jemputan kita itu manis orangnya. Betul. Kecil-kecil je. Comel je. Orang Sirikai. Orang Sirikai. Kalau bahasa bahasa Iban orang sebut Sarikai. Sarikai. Kalau bahasa kampung saya, Sike. Kau ada. Baiklah Wan Alif, mungkin kita boleh teruskan dengan berita COVID-19 terutamanya di Malaysia khususnya lah ya Wan Alif. Okey, kami mulakan untuk perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Setakat semalam 31 Mac 2021, sebanyak 1,482 kes baru direkodkan dan dengan perkembangan ini, jumlah kumulatif kes positif iaitu 345,500 dan dengan kes yang masih aktif sebanyak 14,604 kes. Dan semalam juga sebanyak 1,070 kes sembuh baru direkodkan dan hari ini menjadikan 329,624 pesakit telah pulih dan dibenarkan discharge. Ini menyaksikan peratus kes sembuh iaitu 95.4%. Duka cita dimaklumkan terdapat 7 kes kematian baru dicatatkan semalam, di antaranya 5 warga negara dan 2 bukan warga negara. Ini menjadikan jumlah kematian disebabkan jangkitan COVID-19 iaitu sebanyak 1,272 kes. Sejahtera Asia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Dan dalam pada itu juga, sebanyak 164 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 81 individu masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan di sini menyaksikan Selangor sebagai negeri mencatatkan kes harian tertinggi pada semalam iaitu sebanyak 661 dan diikuti Pulau Pinang 200 dan juga Sarawak 176. Kita masih lagi dalam 3 angka dan apa-apa pun tingkatkan kawalan kendiri dan juga SOP kita. Dan jangan risikokan diri anda dan keluarga anda dengan jangkitan COVID-19. Patuhi perintah kawalan pergerakan ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang telah pun ditetapkan. Dan untuk
terkini COVID-19 di Sarawak, Jess, ada perkembangannya. Silakan, Betul. Jess. Seperti yang Wan Alif maklum tadi, Sarawak berada di ranking yang ketiga, betul Ya, tak? betul. Ketiga tertinggi. Jadi salah satu kes kematian yang disebutkan oleh Wan Alif adalah melibatkan kes di Sarawak. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian meningkat seramai 108 orang. Kes ke-108 ini merupakan kes ke-10,726 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 57 tahun yang mempunyai komorbid penyakit gout. Jumlah kes positif baharu semalam juga direkodkan adalah sebanyak 176 kes. Tidak hanya dengan itu, berita yang kurang menyenangkan apabila 3 kluster baru dilaporkan iaitu kluster Kingsway Miri, kluster Bulatan Aman Sibu dan kluster Jalan Baji Sarike. Ringkasan kes mengikut daerah pula, daerah Beluru bertukar status dari kuning ke status jingga, daerah Song kembali ke status kuning dari status jingga dan kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge adalah sebanyak 134. Kalau nampak dekat skrin tu ada 11 daerah masih lagi berada di zon merah. Ya, betul. Jadi kita nak pesan kepada semua, pastikan anda tingkatkan kawalan kendiri, amalkan 3W dan 3C, elakkan 3C tersebut. Okey, ini adalah untuk mengelakkan bahawa kes COVID-19 makin meningkat walaupun anda telah menerima vaksin COVID-19, maksudnya telah lengkap vaksinnya yang kedua-dua dos tu, tapi anda tidak boleh leka, maksudnya kena juga amalkan kawalan kendiri. Ya, kawalan kendiri amat pentinglah bagi memastikan kita dapat memutuskan serta melandaikan lekuk COVID-19 pada hari ini dan bercakap seterusnya. juga bercakap pasal COVID tadi, maksudnya vaksin COVID-19 tu yang telah lengkap menerima vaksin COVID-19, ada lagi satu ni. Berita mengenai Malaysia terima 600,000 dos pertama vaksin AstraZeneca pada Jun kelak. Itu kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin. Jadi berkata beliau menerima jadual penghantaran itu semalam dan vaksin terbabit akan sampai pada April nanti. Jun nanti, betul. Jadi itu adalah dari kilang pembuatan kontrak AstraZeneca di Thailand. Vaksin COVID AstraZeneca ni adalah diperbuat daripada Thailand. Mengenai laporan bahawa segelintir rakyat agak keberatan mendaftar untuk vaksinasi COVID-19 kerana mereka tidak dapat memilih jenis vaksin dan bimbang dengan kesan adverse-nya. Kadi berkata pendekatan tunggu dan lihat itu nanti mungkin akan dapat diatasi selepas lebih ramai orang diberikan vaksin dan menunjukkan vaksin tersebut adalah selamat serta berkesan. Tak kisah apa jenis vaksin, yang penting vaksin itu dah diuji kaji dan dikesan selamat. Dah terbukti selamat. Tak ada masalah untuk kita menerima vaksin. Jangan lupa daftar je, betul tak? Betul itu, Jess. Dan untuk bila berkaitan tentang COVID-19 tadi, memang kita takutlah. Bukan tak takut sebenarnya, tetapi kadang-kadang bila orang dah ambil vaksin ni ataupun dah dapat vaksin, dia boleh jadikan satu peluang tiket. Tetapi untuk hari ini 1 April 2021, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka tiba di Bumi Kenyalang untuk melakukan lawatan kerja selama 2 hari di Sarawak dan difahamkan pada esok 2 April 2021 Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadualkan berkunjung ke Serian bagi melihat sendiri projek infrastruktur di Serian. Dan ini merupakan lawatan kerja pertama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas beliau melengkapkan 2 dos vaksin penuh COVID-19 ke negeri Sarawak. So selamat datang kepada PM kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa sihat sejahtera. Betul Jess. Betul. Baiklah, mungkin seterusnya Wan Alif kita akan berbicara lebih mengenai topik kita hari ini. Tapi jangan lupa kita ada slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Baiklah, nanti kita akan berbincang mengenai topik kebangkitan seorang penyanyi cover YouTube. Bangkitnya seorang penyanyi cover YouTube ni. Betul. Jess dulu bukan seorang yang suka cover lagu? Tu dulu, sekarang dah lain. Sekarang ni cover depan TV je. Wow, kelas itu. Baiklah, jadi apa-apa pun jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan tetamu undangan kita nanti dan setialah bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Balik selepas ini, Sejahtera Asia. Getaran jiwa
irama dan lagu. Wah, Wan Ali dah macam duduk sebelah Piramli pula sebelah ni. Saya bukan. Wah, sedap suara Wan Ali. Wow. Jadi Taklah kepada sedap. anda semua, kalau terlepas rancangan pada hari ini atau episod Alah. hari ini, kalau nak tengok Wan Ali menyanyi, boleh saja type dekat YouTube, type saja Sejahtera Asia. Wow, Wan Ali berbakat ya, diam-diam. Tak adalah berbakat. Itu bakat terpendam. Kalau boleh pendam sajalah. Betul, tapi tak apa. Jangan pendam-pendam Wan Ali. Ni dah kecoh, nanti viral. Ya. Tak apa. Jadi kita nak tahu siapa tetamu undangan kita hari ini sebab Wan Leaf dah menyanyi-nyanyi. Kita tahu adalah, kita perkenalkan tak tanpa membuang masa. Lid B. Selamat pagi, Lid B. Selamat pagi. Nama berita? Mana? Mana? Wai. Nama berita setuai? Mana? Mana? Oh, nama je Iwan. Nama je ke Iban. Wan Alif memang. Okey. Baiklah, Lid B. Ya. Mungkin Lid B boleh perkenalkan diri dahulu, Lid B, dan perkenalkan, mungkin ramai yang nak tahu juga sebab Betul. dia adalah salah satu peserta TV Stars, Wan Alif. Yeah. Wan Alif. Jadi perkenalkan diri dahulu, Lid B. Okey. Hai, nama saya Lid B. Saya merupakan seorang singer lah. Dan berasal dari Sarike. Dan sekarang kini tok di Kuching tok kami join TV Stars lah untuk programnya. Wow. Orang Serike. Orang Serike, bak kata Wan tadi. Lid B mula mendapat perhatian orang ramai apabila membuat cover lagu Redak Seribu pada tahun lepas, di mana cover ini telah dikongsikan oleh penyanyi asal tersebut iaitu Depa, penyanyi kumpulan Masterpiece, betul. Jadi mungkin apa perasaan Lid B bila tahu cover lagu yang dinyanyikan mendapat perhatian penyanyi tersebut dan orang ramai? Wow. Perasaan masa tu memang terkejut. Like I didn't expect yang my cover boleh reach the original singer. Like nang terkejut lah. And then sebab tujuan pertama kami pola cover ya just for fun, just suka-suka mengisi masa lapang. Sekali benda ya viral and wow, aku rasa macam people nangga kami pun. People like my style, people like my music. So rasanya macam terkejut, ada juga macam wow, macam nang terkejut lah. Betul. Bangga lah waktu Betul. tu. Mungkin Lid B tak sangka boleh jadi terkenal secara tiba-tiba, betul tak? Ya, betul. Jadi pandangan ibu bapa masa tu tengok, wah anak I boleh menyanyi lah. Macam mana? Ya, mereka memang tahulah sebab dari kecil kami dah join penyanyi pertandingan-pertandingan juga. So they know lah. So they didn't macam Memang dari kecil dah diasah sebagai seorang penyanyi. Wonder lah kan. Jazz, macam Jazz jugalah. Saya belum lagi keluarkan bakat nyanyian saya. Kalau dah keluarkan nanti tak mungkin... apa, lepas ni boleh keluarkan. Betul tak? Lepas ni. betul. Okey, Lid B. Memang dah terkenal secara tiba-tiba disebabkan video viral daripada Redak YouTube. Redak Seribu. Redak ni apa sebenarnya? Redak Seribu ni? Redak Seribu bermaksud macam redak Perasaan tu dia hancur tu kan? serpihan yang berkecai-kecai hancur lah. Macam perasaan lah redak seribu. Adakah retak lah macam mungkin lebih kurang. waktu cover tu ada perasaan yang retak seribu ke redak seribu? Sampai boleh menghayati lagu tersebut. Sebenarnya- Kokok lepas putus cinta ke? Cinta gitu. pula. Okay, sebenarnya cerita macam tu. Saya first dengar lagu tu, like saya tak tahu apa kisah lagu ni. And then saya discover macam apa lagu tu. Oh, sedih juga lagu tu macam. And then try lah tadi masukkan diri di dalam story lagu ya. And then adalah feeling sikit. Jadi macam tu. Mesti dia imbas zaman-zaman dia bercinta dahulu ni, Wan Ali. Zaman jiwang-jiwang macam tu. Tapi memang dah cipta nama dari tahun 2015 dengan macam-macam jenis video yang telah pun diupload di laman sosial YouTube. Jadi boleh Lid B kongsikan perjalanan Lid B dari awal kerjaya nyanyian sehingga ke hari ini. Kerjaya nyanyiannya start bila kami di sekolah rendah. Selalulah join pertandingan nyanyian. And then dari siap cikgu-cikgu kami nang sidaknya madah, oh pandai YouTube lagu kacak suara kita macam ni lah. So that encourage me to sing more. Macam mau nyanyi lagi lah macamnya. And then teruskan bakat dia juga ke sekolah menengah. Begitu juga dengan pergi college juga kami berlagu juga. Nang berlagu aja mukanya tu acak berlagu. Tapi gementar sih. Ada, nang ada. Gementar yang nang sentiasa ada. Tapi just enjoy the show lah. Just be yourself. Ya.
Aduh, memang tak tahu nak cakap apa. Tapi Litby sendiri, boleh ingat tak lagu pertama kali Litby ikut pertandingan bintang kecil ke sekolah rendah peringkat kampung atau sebagainya? Masih ingat tak? Sikit lagu yang kami ingat sampai kini tu lah, yang macam memula ke sejarah lagu Matahariku. Matahari Agnes Monica. Favorite song. Tapi saya lupa sikit lagu tu. Boleh bagi sikit, belanja sedikit lah. Oh, Matahariku. Just okay. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Tu dia. Saya Jess boleh sambung sebenarnya. Tapi jangan dulu, tahan sambung, dulu. saya rasa kita akan sedih kat sini. Baik, Litby, boleh kita mendengar rakaman lagu Litby yang sebelum ini, kalau nak dibandingkan dengan yang sekarang ini. Maksudnya jelas sekali perbezaannya, bertambah baik. Jadi apa mungkin proses yang Litby ambil untuk menambah baikkan identiti suara tersendiri? Proses dia nang panjang sebenarnya. Macam kami pun try to discover myself. Apa yang kami boleh pola? Apa suara kami tu? Genre kami nang lagi mencari sebenarnya. Tapi I try to discover dengar banyak-banyak lagu dari lagu English, lagu orang Indonesia. Like lagi mencari lah sebenarnya. Tapi bila kami post video di YouTube ya, nang people pun tahu yang tok nang Litby. Tidak memang macam tahu mun kami berlagu tok nang Litby. So I just stick on this genre lah, macam genre yang santai-santai je, suara si lah, macam rich tinggi, lagu tinggi-tinggi ya, macam si lah. Dia lebih kepada macam Yuna. Yang santai-santai. Betul tak, Litby? Dan dalam bila sebut pasal Yuna ni, ada lagu yang Litby cover tu dalam satu klip video tu. Betul. Lagu apa Lagu apa? Lagu Yuna. Cuba lagu je. Nyanyilah Litby. Saya pas lagi dekat Litby. Tak naklah saya segan. Litby. Kalau lihat ya Wan Ali, sebab dia pelajar UiTM. Saya pun pelajar UiTM. Kampus Samarahan 1. Saya pun sama juga. Jadi Litby tak kenal saya tahu. Litby juga merupakan seorang student graduan diploma dalam bidang perakaunan di UiTM Kampus Samarahan 1. Tetapi Litby sebagai seorang YouTuber, Litby bukan sahaja mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, tetapi juga dalam menghasilkan penyuntikan video, betul tak? Dan juga rekaan lirik dan juga irama lagu. Daripada mana Litby dapat basic skills tu sebenarnya? Untuk tiga-tiga skills tu. Basic skill tu, saya ada basic lah sebenarnya. Kami just discover myself. Just pola apa style kami lah. Macam selalu juga nangga dekat YouTube, macam ni orang pola. And then try create pun. And then kami pun rasa macam sit lah mahir gila, sebab mun nangga dari kekangan nang pakai handphone aja but I memanfaatkan telefonnya nang pola apa-apa aja yang boleh, jadilah video-video yang di YouTube ya. Wow. Semuanya macam dari minat lah. Betul. Kerana minat lah kita dapat buat sesuatu. Kalau tak minat tu, diarah macam mana sekalipun, memang kata orang Sarawak tu si masuk. Kata orang. Okey, kita nak tanya banyak lagi soalan dengan Litby. Tapi apa-apa pun kita nak berehat sebentar dan kembali selepas ini tetap bersama dengan Sejahtera Asia.
kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini, dan kepada anda yang belum lagi mengikuti laman sosial kami baik di Instagram maupun di Facebook, type saja Sejahtera Asia dan boleh follow kami. Dan kepada anda yang breakfast, nak breakfast apa pagi tu, bolehlah tag kami ya. Betul tak Wan Alif? Saya tahu Wan Alif dah lapar sebelah ni ya. Dengan hashtag Sejahtera Asia. Baik, kita masih lagi bersama dengan Lidbi, salah satu orang kata kiranya orang ramai kenal ya, sebab dia adalah seorang penyanyi cover YouTube dan juga salah satu kontestan dalam TV Stars. Dan baik Lidbi, sebab kita tahu masa TV Stars hari Selasa hari itu, Lidbi telah tersingkir daripada TV Stars, dan ini kerana Lidbi telah mendapat markah yang agak rendah. Jadi apa reaksi pertama Lidbi bila mendapat tahu Lidbi tersingkir pada hari itu? Sedih yang adalah, tapi kita mau ambil yang sebagai negativity, ambil positif je lah. Macam itu adalah pembuka kepada lebih banyak lagi rezeki di hadapan lah. Betul. And then rasa macam down gila, just rasa macam terima hakikat, tetapi with a good intention lah di masa depan. Ya, dan biasalah sebab setiap permulaan pasti ada pengakhiran. Betul. Dan dalam adat pertandingan ada kalah, ada menang. Jadi bukan bukan di sini sahaja kata orang tu titik pengakhirannya. Sebab Lidbi sendiri yang telah pun cover dari 2015 sehingga sekarang, mungkin banyak lagi bak kata Lidbi sendiri pintu-pintu lain, pintu-pintu rezeki lain untuk beliau terus mengembangkan bakat seni. Betul. Jadi pengalaman dalam bidang nyanyian yang telah mendorong Lidbi sendiri untuk join TV Star. Dan TV Star bagaimanakah Livi pula. Kan saya pun nak tersebut Lidbi tadi. Lidbi. Dapat tahu sebenarnya program TV Star tu. Macam mana dapat tahu? Kami nangnya di mana-mana, ada di TV juga, di Instagram. One of my friend juga ada chat kami, suruh kami join mas saya. Tapi kami macam tidak dapat lah tu. Nang mesti banyak orang join tu. Tapi sikit hari kami nang terfikir juga, aku ada pola apa je tu di rumah macam apa. And then tiba-tiba macam aku apply lah, aku polah lah, macam ada resume, penyertaan semua IC. And then nang cun-cun 30 masa penyertaan sesi yang pertama ya, sebelum sidaknya lanjutkan, kami send penyertaannya nang last minute. Cun-cun nak tutup ya, cun-cun hari aja kami nang polah semua and hantar. Si expect apa-apalah macam masuk lah tu kelak macam lah macam hantar aja. Just let it go, just let it be. Jangan mencuba lah. Betul. Tapi tutup dia terpilih juga. Betul. Jadi top 6 contestant TV Stars bukan senang ya. Tak silap saya Lidbi, Just pun pernah hantar orang. Tak tahulah kenapa dia masih ada kat sini. Tipu lah. Baik, Lidbi sebab kita tahu Lidbi selalunya buat rakaman lagu secara kita rakaman dalam video dan sebagainya. Tapi yang ini TV Stars ni dibuat secara virtual, dibuat secara online. Jadi apa mungkin cabaran yang Lidbi hadapi semasa buat secara virtual ni? Okay, virtual ni cabaran dia lebih kepada how do you interact with kamera. Sebab kan ada audience macam ni kau mau menyalurkan feeling ya, menyampaikan lagu ya kepada kamera yang ada. Yalah, ya satu cabarannya bagi kami lah. So kita kena anggap kamera tu audience sebenarnya. Ya, macam tu lah. Menyampaikan feeling tu sebenarnya susah kalau bercakap dengan kamera dengan cermin kan. Betul. Ni Wan Alif ni sengih-sengih mesti tak sabar ni nak nyanyi. Seperti yang kita buat depan cermin selalu. Kita cakap dengan cermin. Betul. Benda tu bagus sebenarnya untuk praktikan kita. Kadang-kadang bila kita dipanggil dalam sesi temu bual secara live ataupun record memang kita akan rasa gementar. Betul tak Lidbi? Lidbi pun memang sentiasa gementar. Dia cakap tadi dia sentiasa gementar. Tak tahu kenapa gementar sangat. Gemuruh. Gemuruh kata orang Sarawak. Baik, selain daripada itu Lidbi telah berpeluang untuk mendapat bimbingan daripada beberapa individu yang berpengalaman dalam bidang nyanyian. Macam kita tahu juru vokal adalah Dewi Seriesta, betul tak? Betul. Dan juga Ernie Zakri, Amir Jahari dan Yudi Seriesta adalah merupakan juri. Jadi apa antara perkara atau tips penting yang telah dipelajari Lidbi sepanjang menyertai TV Stars ni? Tips yang penting kami belajar, because this is my first time macam join kelas vokal tapi secara online. Nang ya satu pengalaman yang baru. Banyaklah benda yang kami belajar dari Cikgu Dewi.
dari segi macam ni nak buka suara macam ni memulatkan perkataan dia nang banyaklah sebenarnya yang kami belajar. And dari juri juga kami terima banyak kritikan untuk membina diri pun lah macam siapa sih yang pada macam tu, but we come back stronger macam ya. So maksudnya jangan terbawa-bawa feeling down tu. Yes. Betul, sentiasa positifkan diri. Positif, betul. Apapun cabaran, apapun halangan di hadapan, positif. Tapi satu je kita kena elak untuk positif, iaitu COVID-19. Jangan terus positif, sentiasa negatif. Betul tak, Litbi? Betul. Dan Litbi sendiri, kemahiran nyanyian mereka terutama dalam mencari identiti suara tu. Macam ni Litbi sendiri tu boleh kenal. Litbi tu suaranya seorang yang unik. Seperti yang Litbi sendiri cerita ni, tertarik dengan video-video orang audien kat luar sana, tertarik dengan cara penyampaian Litbi sendiri. Mungkin Litbi ada keturunan seni ke, bakat-bakat darah mengalir seni ke dalam badan. Minum atau petua-petua dia minum air asam jawa kata producer. Okey. Sebenarnya family memang semua macam berbakat. Like semua berlagu di dalam jamban macam ni. Macam dan kita selalu macam ada karaoke set di rumah juga dan enjoy lah. Semua macam enjoy singing. And ada juga my father and mother sedapnya macam encourage lah macam berlagu juga. Sedapnya expose benda ya macam berlagu macam happy-happy dengan lagu semua. And then kami pun rasa macam I love this macam music yang macam kita dah dengar macam betul. Kita pun macam fall in love. And then my brother and sister juga ada pun boleh juga lah menyanyi, permainan muzik. Dari siang kami nang dipenuhi dengan orang-orang yang macam membuatkan benda yang wujud di dalam diri kami. Orang di sekeliling lah. Betul. Jadi maksudnya sokongan daripada orang sekeliling pun sangat penting. Betul, Jess. Baik, jadi Litbi selain daripada menyertai program reality dan juga menyanyi dalam toilet tadi ya. Jadi apa mungkin yang orang ramai boleh lakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran menyanyi itu? Selain daripada menyanyi dalam toilet, menyertai program reality nyanyian dan sebagainya. Pada pendapat saya macam kalau mau meningkatkan kemahiran menyanyi itu, meningkatkan kemahiran mencari identiti suara sendiri dan sebagainya. Itu boleh dilakukan dari segi macam explore more, macam dengar banyak lagu, and also boleh ambil kelas vokal di luar, because kelas vokal is very important untuk seorang penyanyi lah. Maksudnya dengan banyak-banyak lagu dan juga menyanyi banyak-banyak lagu. Tak kisah tinggi rendah pun nyanyi je. Betul. Dan untuk beberapa bulan lepas Litbi ada mengeluarkan single terbaru iaitu Go Di Mana. Betul tak? Go di mana? Betul tak lagu tu? Tajuk dia Go. Betul lah, Go Di Mana. So macam mana Hala Tuju selepas ini? Perancangan lah. Ya, perancangan dah Hala Tujunya. Perancangan dia ada untuk mengeluarkan beberapa buah lagu lah akan datang. Tapi sekarang masih dalam perancangan tu lah. Macam we still ambil cari puzzle, susun puzzle. But doakanlah supaya proses dan nanti dipermudahkan. Gitu. Dipermudahkan. Okey, kita pun doa yang baik-baik juga, Wan Alif. Dan kita harap Litbi selepas ini dapat terus ke hadapan dan terus membanggakan dan juga meningkatkan industri kreatif dan juga industri seni suara di Sarawak terutamanya. Mau dapat di Malaysia, di antarabangsa pun boleh juga kan, Jess? Tapi Wan Alif, sebelum kita mengakhiri segmen bersama Litbi, kita nak Litbi nyanyi sedikit lagu Go ni. Betul lah, dah habis sikit dah. je lagu Go ni. Dan nak habis dia punya segmen, Wan Alif. Dah dia lah sikit. Sikit. Sikitlah lagu Go. Sebelum tu, lagu Go boleh ditonton di YouTube juga lah, di YouTube saya sendiri. Okey, saya nyanyi sikit lah. I open my eyes, you're gone. I take a long breath to exhale the truth. I miss your jokes, I miss your smile. No one can make it like how you did to me. Nak tidur lah, Wan Alif.
Kembali lagi bersama dengan kami di dalam Sejahtera Asia. Dan tadi kita ada slot pertama bersama dengan seorang YouTuber, Libby, dengan macam-macam lagu dan juga cover yang telah beliau lakukan. Betul. So diharapkan semoga hala tuju beliau terus ke hadapan dan juga mengorak langkah dalam dunia muzik tanah air. Dan untuk slot yang kedua kita ada apa Kita ada Lausha. Lausa. Lausa. Jadi tanpa membuang masa, kita nak ucap Good morning, teacher. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi. Lagi sekali hari ini saya ada pelajar baru. Betul. Ya. Pelajar baru ni dari kelas mana baru masuk kelas ni? Dia daripada kelas hujung. Hujung sekali, pendidikan khas, mau masuk. Namanya Wan Wan Alif. Alif, ya. Oh, Betul, kali pertama cikgu. kita bertemu. Ya. Okey, so yang saya dah ajar hari tu adalah banyak tricks kan. betul. Jess ni nak kena tanya banyak ni. Betul. Kena refresh lagi tricks. dah escape banyak kelas tadi, cikgu. Survey 11, darab 11, darab 5, darab 9. Macam-macam kita dah belajar. So, yang itu adalah untuk pengiraan. Bagi dia sharp dalam pengiraan. Tapi, what if soalannya penyelesaian masalah? Kalau dalam soalan ujian tu, yang ni yang killing lah, yang membunuh. Kalau tak dapat selesaikan, ya, baru membunuh. So, sekarang kita nak bawa student kita tak terbunuh lah dengan soalan-soalan macam tu. Tapi terbunuh, dia yang... bahaya, cikgu ni. Rasa masuk Dewan Perpisahan dah saya ni. Okay. Jadi dia yang akan handle the situation. Okey, contoh soalan. Saya dah bawa soalan ni. Okey. Contoh soalannya. Okey, mana pen marker. Okey. Contoh soalannya, Noni membelanjakan separuh daripada wang miliknya. Okey, dia dah membelanjakan separuh daripada wang miliknya. 0.5 daripada baki wang yang tinggal adalah untuk perbelanjaan. Okey, yang daripada yang tinggal tu. Okey, selepas itu 1/3 daripada baki yang tinggal diberikan kepada orang tuanya untuk membayar ansuran kereta. Tak tahulah kereta apa dia guna. Okey, Noni menggunakan pula 1/2 daripada baki yang masih tinggal. Kini Noni ada RM500 sebagai baki. Kira jumlah asal wang Noni. Tak ke sakit hati jumpa soalan macam ni? Memang Kan? panjang lebar je. Dah lah panjang. Ada lagi 0.5. Banyak betul. 0.5, 1. Ada 1.3. Bukan 1 over 3. 1/3. 1/2. Lepas tu RM500. tiba-tiba baki RM500. RM500. Tiba-tiba lagi dia minta jumlah wang asal. Aduh, apa soalan ni? Okey, macam ni kita akan ambil dulu dia punya information. First dia kata, Noni ni membelanjakan separuh daripada wangnya. Berapa banyak wang dia ni? Dia belanjakan separuh. Separuh 1/2 lah. Kita tukar dalam math dia jadi 1/2. Di apa ni tadi? Di membelanjakan separuh daripada wang miliknya. Okey. Dia membelanjakan separuh. Yang ini dia simpan ke belanja tadi? Dia Belanja. simpan ke belanja? Belanja. Baki Dia je belanjakan. tinggal 500. Okey. Yang ni dia dah belanjakan sebenarnya. Okey, 0.5 lagi iaitu another 1.5 daripada bakinya dia guna lagi untuk perbelanjaan lain lah kot. Okey. Perbelanjaan. Okey, 0.5. Lepas itu daripada baki itu tadi dah 0. Separuh dah guna dah. Daripada baki itu 0.5 lagi. Sebenarnya 0.5 itu adalah 5/10. Kan? 0.5 kita tukar dianya jadi 5/10 dan 5/10 ini sebenarnya 1/2. Daripada baki ini tadi dia ada separuh lagi. Belanja lagi. Siapa budak nama Noni ni? Asyik nak belanja je kerja dia. Tahu. Okey, lepas tu daripada yang tinggal itu pula dia menggunakan 1/3 daripada baki yang tinggal ni bagi apa? Oh, tapi dia baik. Dia beri kepada orang tuanya. Orang tua. Okey, orang tuanya. Tak jadilah orang tuanya tak nak ngepak no. Baru nak marah sebab banyak sangat belanja. Okey, seterusnya dia membayar untuk membayar ansuran kereta, Noni menggunakan pula 1/2 daripada baki yang masih tinggal. 1/2 lagi lepas dah perbelanjaan dah dia dah asingkan. Lepas tu dia 1/2 daripada baki tadi dia belanja balik. Lepas tu daripada baki 1/3 bagi orang tua supaya tak kena ngepak. Okey. Dan 1/2 lagi dia gunakan pula untuk bayar kereta. Okey. Apa lagi cerita dia tadi? Kini Noni ada 500 sebagai baki. Baki ya, RM500. Kita nampak dekat sini dia memberikan pecahan
pecahan, yang ini tadi sebenarnya perpuluhan. 0.5. Yang ini tadi sebenarnya dia beri dalam perkataan. Perkataan. Dia tak berikan nombor kan. Dan yang last ini dia tak berikan pecahan, tak beri perkataan, dia beri nilai terus. Psycho lah kalau ia bagi dalam perkataan, kalau orang tak sedar kan, Kan, kalau student tak perasan. Apa kata kalau soalan yang Saru. susah begini, saruk nak kata orang kita. Apa kata kalau soalan yang susah begini tetapi boleh dijawab oleh student kita kalau darjah 5, darjah 6. Of course soalan yang lebih senang dia akan jumpa dan dia akan nampak soalan yang lebih senang itu boleh dia handle. Kalau yang sesusah ini dia boleh handle. Itu saya punya idea lah. Okey, jom kita tengok cara penyelesaian ya. Okey, daripada duit dia yang semua ni, okey, kita anggapkan yang saya ilustrasikan ini adalah jumlah duit dia lah. Okey. Dia dah asingkan untuk perbelanjaan iaitu separuh. Separuh kalau sebesar ini, separuh tu kira macam ni lah. Cun si separuh tu. Okey, bolehlah. Okey. Saya ni memang pakar melukis. That's why dia orang biasa dia tengok ni bengkok. Tapi cikgu tengok lurus. Okey. Seterusnya, daripada baki tu tadi ni dah gunakan dia dah allocate lah untuk dia punya perbelanjaan pada asalnya. Okey. Tetapi nak nama orang kita tu nak lepas dah kata banyak ni je boleh belanja. Memang nak belanja lagi, kan? Daripada ini, separuh ini pula dia gunakan lagi untuk belanja lagi. Dia ambil daripada baki ini, dia akan separuh iaitu 1/2, 0.5 tadi kan. So ini dia ambil lagi sebagai dia guna belanja. Saya letak dekat bawah lah, senang kita nak nampak. Ini yang baki lah yang tinggal. So macam duit kita lah, bila kita dah allocatekan untuk perbelanjaan, yang baki ni tak banyak dah, dah kecil dah. Dan inilah yang separuh lagi tadi, iaitu belanja lagi. Oh, budak ni belanja lagi dia. Oh, kuat belanja. Kau belanja lah Noni ni. Ada nama Noni tak kat sini? Ada. Kawan saya Ada. cikgu. Nama dia Noni. Kawan kita kan? Dia suka makan. Betul. Kawan kita cikgu. Dia suka makan. Dan daripada baki ini, okey, yang ni dah belanja, ini dah belanja. So ini pula ada lagi baki. Okey, ini dia punya baki yang sekarang lah. So ini 1/3-nya pula adalah untuk diberikan kepada orang tuanya. Okey, jadi kotak ini kita bahagilah 3. Bahagi 3. Bolehlah bagi 3 lah ni. Cun lah. Sama-sama. Okey, bolehlah ya. Okay. Betul. Okey. Ini dia beri kepada orang tua dia. Orang tuanya, parents lah. Orang tua. Kalau bahasa dekat kampung saya, orang tua dia tak faham sangat. Parents. Bahasa dekat kadang-kadang kampung. ni dia bagi orang tua tu hujung bulan dia refund balik. Pinjam. Rupanya dia bagi pinjam lagi belanja tu. Okey, seterusnya ni dah habis dah. Lepas tu baki dia tadi dia gunakan pula untuk bayar kereta dia. Okey, daripada ni 1/2, okey, sekarang duit dia banyak ni. Makin kecil dah duitnya dah. Okey. Daripada ni, tewas kau belanja benar gila dia nak. Sikit lagi duitnya tinggal. Okey. Separuh ini pula digunakan untuk bayar kereta. So separuh ini, yang ini kereta. Okey, ini kereta. Tak tahu lah. Nanti kita boleh tahulah daripada berapa dia bayar kereta ni, kita boleh agaklah dia guna kereta apa, Noni ni. Okey. Baki yang tinggal ni lah. Yang kosong ni kan, yang belum kita lorekkan. Berapa ni? 500. Okey, sini 500. Ini dia punya kunci sebenarnya. Hari ni saya tak lama dah tak tukar color. Baru nak tukar color ni. Tukar color hitam. Okey, bila sini 500, kita tahu ini adalah separuh kan? Kalau konsepnya dalam pecahan ini, kotak sebelah dan kotak sebelah lagi dia punya amount itu, nilai dia sama. Bila ini 500, ini pun 500. Dan kita tahu ini adalah ini. Kan just saya bawa dia direct ke bawah. Ini 500, ini 500 jugalah. Okey, macam saya kata pecahan ni kotak dia sama nilai. Yang dah dilorekkan ni boleh tahu berapa? 500. 500 juga. Okey, dari sini kita akan nampak jawapan asal dia. Okey, ini dah 500. Ini kan adalah ini. Betul. Kan? So, 500 adalah sama dengan ini. Okay, 500, 1,500. That's why ini tadi 1/2, ini 1/2 juga. So ini kita tahu berapa? 1/2 ya. 1,500 juga. 1,500 juga. Tercengar tu, oi kaya juga budak ni. Kan? Terkejut. Kaya boleh tahan dia ni, boleh tahan. Mesti mahal kita dia pakai kan? Dah dia belanja banyak pun baki masih ada 500. Saya kalau dah belanja banyak macam gini, RM5 je kot. Yang tinggal. Ni dah ada 500 lagi. Kita tengoklah, kita nak siasat ni. Budak ni duit dia banyak mana? Okey. So ini 500, 1,500. Okey, kita boleh agak dah. Yang ini
ini adalah sama besar dengan yang di atas padanan ni. Okey. Jadi 1,500 1,000 lama terus tadi kan 1,000. 1,500 dengan 1,500. 3,000. Ini 3,000. Okey. Ini 3,000 kan. Bila sini 3,000, ini boleh tahu 3,000 juga. 3,000 juga. Okey, sekarang boleh tahu tak duit Noni ni banyak mana? 6,000. 6,000. So Ikan tek tak kejar ke? Ikan tek tak kejar? tak tahu dia ni. Asyik belanja je dari tadi. Kan? Dan daripada ni kan, soalan nampak susah kan? Pada asalnya kan. betul. Tapi kalau kita lukis dan kita boleh educate student untuk belajar melukis ini, insya-Allah banyak sebenarnya soalan Betul. kita. Kalau saya tengoklah paper UPSR macam tu, banyak sebenarnya soalan boleh dilukis. Dia punya konsep dia kena ada stretch macam ni ya cikgu. Macam sketch-sketch, lepas tu konsep dia pecahan ni dia bagi dua dia punya amount tu. Dia mesti sama. Dia mesti sama. Itu konsep dalam pecahan. Kalau kotak-kotak tu, make sure setiap kotak tu nilai dia sama. Nilai dia tetap sama. Oh, okey. Okey, dia sedang hadam ni. Okey. Digest betul-betul. Tapi saya tak sangka ada jalan kerja macam ni cikgu. Kalau saya tahu Kenapa lah cikgu tak wujud zaman saya UPSR dulu? Nak suruh saya ni umur berapa? Nak suruh saya ni jadi umur 50, 60 dah sekarang ke? Okey, so sangat fun ya belajar. Fun, gembira dan juga ilmu-ilmu Mudah yang sebenarnya. sangat boleh kita praktik di rumah, anak-anak boleh dipraktik di rumah. Tapi lepas tu ada lagi ilmu yang Cikgu Azila nak kongsikan. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Wah, Wan Alif, seronok ya tips yang Cikgu Azila kongsikan pagi ni. Memang seronok. Kita yang dah tua bangka ni baru tahu dia punya jalan penggerak tu ada macam tu juga. Jess yang tua bangka, saya masih muda lagi ya. Tak mengaku, tak apa. Baiklah, tak apa, membuang masa kita nak kembali lagi kepada Cikgu Azila sebab kita tak sabar lagi apa lagi trik-trik yang Cikgu Azila nak tunjukkan. Okey, relax Saya tak akan bawa satu lagi soalan baru, takut berasap kan. Lepas berasap. ni. Berasap. Jadi saya nak ulas balik yang ni, takut adalah yang di rumah mungkin dia rasa cepat sangat. Sesi yang pertama tadi. Betul. Okey, kalau soalannya 1/2 ini adalah dia allocate-kan untuk dia punya perbelanjaan. Pada asal awal bulan biasalah banyak ni je aku boleh belanja kan. Okey, mula-mula dia kata 1/2 sahaja duit dia akan dibelanjakan. Dan selepas itu daripada baki itu tadi, dia nak belanja lagi 1/2 daripada baki. Siapalah sikit lagi tambah belanja. Okey. Jadi lepas tu daripada baki itu pula 1/3 dia berikan kepada orang tua. Selepas itu baki, selepas dia belanja semua ini, 1/2 daripada baki yang tinggal, kan duit dia semakin kecil. Okey, makin kecil, makin sikit. Yang ini kecil, yang ini kecil. Okey, jadi 1/2 daripada itu pula digunakan untuk bayar kereta. Dan baki last duit dia ada RM500. Kan bagus kalau awal tadi 3,000 ni simpan, kan? Tak nak belanja balik. Okey, jadi 500 je lagi baki. Tapi banyaklah ni sebenarnya baki. Betul. Kalau saya tak ada yang 500 ni dah belanja banyak. Kantong. Kot Jess banyak lagi kot. Banyak lagi daripada ni kot. Yang tinggal. Tak nak cakap lah. Okey, lepas itu kita ilustrasikan, lukis soalan ini dalam bentuk gambar rajah macam ini. Pecahan ini pelajar selalu faham dia lah dalam bentuk petak macam inilah. That's why saya buat petak ini senang. Okey, 1/2 dia sudah peruntukkan untuk perbelanjaan. So 1/2 ini saya lorekkan untuk perbelanjaan. Yang ini baki yang masih tinggal. Daripada baki ini dia kata 0.5 tadi iaitu 1/2 untuk perbelanjaan. Jadi daripada ni dia ambil balik baki ni saya turunkan ke bawah untuk senang kita nampak. So di sini untuk belanja lagi. Dan baki tinggal ini. Daripada baki ini 1/3 pula untuk orang tuanya. Okey, ini baki yang baru. Okey, baki yang baru ini pula 1/2 digunakan untuk bayar kereta. Dan baki yang last sekali adalah 500. Ini sebenar yang menjadi dia punya kunci. 500 ni kita just masuk je. Masuk. Ini kita dapat 1,500.
Ini kita dapat 3,000 dan last kali rupa-rupanya yang bernama Noni ni tadi duit dia ada RM6,000. Wow. Macam mana rasa dia gaji RM6,000 banyak ni. Diam dia ada RM6,000. Last dia jadi pokai 500. Okey. So inilah tadi. Apa kata kita ada masa lagi kan? Ada. Ke sampai pukul Ada. 12 ke kelas kita hari ni? Ada cikgu ada. Belum Ada, lagi ada, loceng ada. bunyi cikgu. Belum bunyi loceng Belum, kan? belum. Saya nak bawa Ada kita 7 untuk minit lagi. mana kan saya ada pelajar baru hari ni. Tricks kita nak ajar dekat dia, takut dia tak ulang kaji dekat YouTube. Kan kita boleh juga tengok dekat YouTube Tapi saya rasa pelajar baru ni dah tengok ke tidak ni dalam YouTube. Kita tengok dia ni. Kita uji dia, kita tanya dia. Uji budak ni. Okey. Okey. Dah dudap-dudap dah ni. Okey. Saya nak yang mudah lah. Cikgu, Wan Alif nak balik cikgu. Nak balik ada sakit perut dah. Nak kencing. Nak kencing. Itu triks biasa triks biasa dalam. tu. Itu triks untuk mengelak. Ini triks untuk mengira. Okey. Now, kalau darab 11 times 11, nombor itu saya bagi nombor 2 digit number lah. Kalau 2 digit number contohnya 18. 18 darab 11. Okey yang ini sangat membantu dan sangat senang. 18 darab 11 198. Macam mana saya dapat jawapan dengan cepat? Kita just pisahkan nombor ini dulu. Tengah-tengah ini adalah hasil tambah kedua-dua nombor Ya, ini. 1 tambah 8 dapat 9. Jadi jawapannya adalah 198. Ini sangat penting untuk faham dan untuk student lah especially mesti faham yang ni, mesti dapat. Betul. Sebab dia senang dan membantu kurangkan banyak masa daripada kita buat bentuk lazim 18, 11. Walaupun satu-satu senang tapi makan masa nak nulis. Apa kata buat macam ni? Sangat senang, sangat jimat masa. Okey, kita tunjukkan pula contoh yang lain. Nombor dia besar sikitlah, baru best kan? Saya gunakan 72 darab dengan 11. Kalau nampak nombor 72, kata orang Sarawak kita san nyawanya nangga. Gesam. 72 darab 11 dan kalau kita dapat jawab dengan cepat, orang kan kata ya Allah geniusnya. Wan Alif ni geniusnya. Kawan-kawan dekat sekolah dia kata. Tapi dia tak tahu sebenarnya ada tricks. Kita macam buat magic lah. Okey. 7 2 kita pisahkan and then 7 tambah 2 dapat 9. Dia senang. Okey. Contoh 33 darab 11. Siapa dapat? 363. Ya, betul. Si rugi tuition lama dah. Baru cikgu, saya baru masuk. Ada jelasan budak baru ni. Nak saya tunjuk nombor yang besar lagi? Besar lagi, Okey, cikgu. kalau lagi besar daripada ini, contoh Besar lagi. Sebesar-besar lagi. kalau perasan nombor-nombor yang saya pilih ini tadi bila ditambah dia kurang daripada 10. Tambah jadi 9, masih kurang daripada 10. Tambah pun jadi 9, masih kurang daripada 10. Apa kata kalau nombor ini lebih besar daripada 10? Contohnya 65. 65 darab dengan 11, 65. Apabila 6 tambah dengan 5, dia akan menjadi 11. 11 kita tak boleh letak terus 11 di sini. Betul. Tak Kita boleh. letak So atas lah. satu sahaja dan satu yang satu lagi Tambah. tambah di atas. Okey. Jadi ini 1 tambah 6 jadi 7. Itulah jawapan dia. Wah, dah pandai tak jadi kencing lah cikgu. Tak jadi. Nampak sangat tadi tu alasan. Kan? Okey. So memang banyak ilmu lah sebagai pelajar baru Banyak ni ilmu. Jess. Kalau Jess tak apa, tak ada khatam dah. Tapi dah dulu- lama dah saya tinggalkan kelas Cikgu Azila ni. Ya ke? Betul tak Cikgu Azila? Betul. Saya lama dah tak berjumpa dengan pelajar saya yang seorang ni. Betul. Oh. Tapi yuran tuition saya tetap bayar. Jangan risau. Itu yang penting. Pelajar baru tolong bagi tahu yuran pendaftaran mahal sikit. Yuran pula. Okey, Wan Alif tadi dah belajar kan? CV 11. Betul. Kalau saya tanya Wan Alif, 72 tambah 11? Oh, kau nak guna aku tu. Depan tu dah tulis dah. Masih juga dia tak faham Cikgu. Tak. Dia jawab, Saya sebab Cikgu Azila lain cara penyampaian dia. Dia Banyak tak garang, dia penjelasan. lembut-lembut tu. Tu sebelah. Macam mak aku pula garang tu tak?
Ya ke? Ha. Okeylah. Okeylah. Ni lepas ni kita bagi excuse. Tapi apa pun Cikgu Azila, terima kasih banyak-banyak. Cikgu Azila mungkin boleh share bila slot pendidikan Cikgu Azila ni sebenarnya? Ya. Okey, slot pendidikan seterusnya pada minggu ini adalah Sabtu ini. Kita santai-santai, sambil santai-santai itu kita belajar matematik. Betul. So matematik ini tak perlu stressful pun. Macam yang ni lah. Soalan-soalan ni kan gembira kan belajar kan? Wih, seronok. Apa lagi triksnya mungkin Cikgu? Minggu ini saya nak fokus kepada penyelesaian masalah. Wah. Yang mana masalahnya nampak Betul. memang masalah. Memang masalah. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh handle, masalah itu akan menjadi sebenarnya sesuatu yang sangat senang bagi kita. Betul. Betul. Macam sebelah saya ni dia memang banyak masalah Cikgu. Banyak masalah. Banyak masalah. Banyak ya, masalah. Wan Alif. Tapi apa pun Cikgu, terima kasih Terima hari kasih, Sabtu. Cikgu. Temu janji Sama-sama. Cikgu, jangan lupa hari Sabtu semua. Baiklah Wan Alif, mungkin ini sahaja segmen yang kita nak kongsikan kepada Ya, betul. semua, iaitu hari 1 April. Betul? 1 April bulan baru. 2021, so hari yang baru. So sebelum kita nak tutup Sejahtera Asia seperti biasalah. Saya ada pantun buat cikgu dan juga Jess. Okey, Jess belajar buat ketupat, Amboi. pakai beridang di hari lebaran. Cari dan tuntutlah ilmu sampai dapat. Betul. Jangan sekali putus harapan. Wow, tengok pantun dia Cikgu. Ilmu tu jangan putus. Betul. Wan Alif, saya pun setuju. Okey? Ilmu itu sangat penting. Jadi apapun, terima kasih kepada semua kerana kita dah ke akhir rancangan. Betul. Teruskan kesetiaan anda. Kami akan bersiaran daripada Isnin hingga Ahad. Hingga Ahad setiap selama hari 1 jam. 7.30 pagi. Betul. Dan jumpa lagi, tetapkan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Saya Wan Alif. Dan saya Jessica John. Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Baik.